Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi hari ini. Jadi hari ini kita bermulalah kuliah kita, kuliah pertama. Okey, so untuk kuliah pertama kita akan masuk bab 1 lah. Bab 1 yang iaitu pengenalan konsep sains dan teknologi Islam. Okey, so awak boleh tengok daripada Ustazah punya slide tu, Ustazah dah bagi kan. Okey. Okey, so buka, kita akan nampak iaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran. Okey, di sini kita akan dapat yang pertama pengertian. Kita akan Ustazah akan ajar pengertian sains dan teknologi dalam Islam. Dan yang kedua kita akan tengok pensyariatan. Pensyariatan. Okey. Jadi so buka yang seterusnya. Apa itu sains dan teknologi? Biasa kalau soalan apa itu kita akan datangkan jawapan dalam bentuk maksud dia, pengertian dia. Apa itu sains, apa itu teknologi, kan? So kita nak tahu. Selama ni kita dengar sahaja kan sains dan teknologi, tapi kita tak tahu apa maksud dia. Okey, seterusnya so kita akan masuk iaitu definisi sains. Definisi sains. Biasa kalau kita sentuh tentang definisi ni, kita akan tengok dari segi dua bentuk lah, dari segi bahasa dia, dari segi istilah dia. Okey. So sains ialah perkataan yang berasal daripada Cynthia. Cynthia ni daripada Latin lah. Latin yang bermaksud tahu ataupun pengetahuan ataupun ilmu. Okey. So dalam bahasa Inggeris dia sains ialah science yang bermaksud pengetahuan lah. Okey. So dari segi istilah dia, sains ni ialah ilmu yang dihasilkan melalui pencerapan panca indera serta kefahaman yang lahir daripadanya. Maknanya sains ni ialah apa yang ilmu yang kita dapat melalui pemerhatian. Pemerhatian yang kita gunakan kita punya panca indera lah. Kita guna mata untuk melihat, kita guna telinga untuk mendengar, kita guna hidung untuk bau kan, kulit untuk rasa kan. Jadi maknanya semua ilmu sains ni kita dapat daripada pemerhatian. Mari kita buat kajian. Kita buat kajian, so kita akan dapat ilmu sains tu. Okey. Jadi maknanya sains ni juga kita menggunakan kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif yang boleh diukur lah. Biasa kalau ambil PhD ke master ke, kalau kita buat kajian kuantitatif ni dia, kalau sains ni biasanya kuantitatif lah. Kuantitatif. Okey. So maksud lain lagi ialah pengetahuan. Sains ialah pengetahuan yang punya ciri, tanda dan syarat khas. Okey, ia tidak menyamai perkataan knowledge. Semua tahu kan knowledge tu maksud dia pengetahuan. Adakah knowledge ni sama dengan sains? Kata tadi sains tu maksud dia pengetahuan kan? Tak sama. Okey, knowledge ni maksud dia pengetahuan yang biasa sahaja. Sains ni ialah pengetahuan yang kita menggunakan kita dapat pengetahuan tu melalui kajian. Dan ada banyak maksud tersirat dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya kita akan masuk definisi teknologi. Apakah itu teknologi? Okey. So kita tengok dari segi bahasa dia, dia pecahkan kepada dua, tekna dan logos tu. Tekna ke? Tekna kan? Ya. Ke sebut lain. Tekna ni maksud dia seni ataupun kerja tangan. Kerja tangan. Okey, logos ni maksud dia teori. Logos ni berasal daripada Greek, berasal daripada Yunani lah. So logos ni ialah teori ataupun wacana ataupun kata-kata sistematik. Okey, dalam bahasa Arab dia ialah as-sina'ah. As-sina'ah ialah gunaan. Okey, so ni dari segi bahasa dia. So dari segi istilah dia, teknologi ni ialah aplikasi ilmu sains secara praktikal. Okey, so kalau sains tadi ialah teori sahaja, ilmu sains. Jadi teknologi ni kita praktikkan ilmu sains tu kan. Kita aplikasikan ilmu sains, maka ia menjadi teknologi. Okey, so daripada teknologi ni akan menghasilkan produk ataupun
perkhidmatan. So biasa kita maknanya kat sini, so secara tegasnya bahawa sains adalah ilmu teori, manakala teknologi adalah ilmu praktis, praktikal. Maknanya kita biasa kan, kalau contohnya engineer contohnya kan, so dia mula-mula dia belajar dulu secara teori kan, kalau ambil bidang kejuruteraan tu dia belajar di kuliah, ilmu fizik, ilmu matematik, mana tu secara ilmu sains secara teori saja. So belajar belajar formula-formula kan. Jadi benda tu akan dipraktikkan. Biasanya dah habis belajar semua, akan pergi bekerja kan, kerja. So dalam waktu pekerjaan tu lah kita akan praktikkan apa yang kita belajar secara teori tu. So kita panggil benda tu teknologi. So teknologi ni kita dapat menghasilkan produk dan perkhidmatan. Okey. So kita nak tengok pula, kalau tadi tu secara umum lah, maksud dia. So kita nak tengok pula, seterusnya sains dan teknologi dalam Islam. Kalau tadi secara umum saja, so kita nak tengok dalam Islam. Sains dan teknologi dalam Islam. Yang pertama, tidak terbatas seperti sains moden acuan barat. So kita tak boleh samakan, sains moden dengan sains Islam ni. Dia benda yang berbeza lah. Okey. Kalau sains moden ni, sains barat ni, kita panggil dia dengan istilah sains tabi'i. Sains tabi'i. So biasanya kalau kita berbeza dengan sains barat ni dari segi kepercayaan lah. Contohnya kalau sains barat ni, dia lebih kepada logik akal semata-mata. Dia tak percaya kepada wahyu, dia tak percaya kepada benda-benda gaib contohnya. Dia hanya percaya kepada benda yang boleh dicapai oleh panca indera. Apa yang boleh dicapai oleh panca indera saja baru dia percaya, logik akal sahaja. Dia tak percaya benda yang wahyu, dia tak percaya kepada ketentuan Allah kan. Jadi tu beza dia. Kita dalam syariat Islam ni kita gabung dua tu, wahyu dengan sains, wahyu dengan kajian-kajian sains ni. Okey, so seterusnya 3 bahagian. Sains Islam ni ada 3 bahagian. So kita tengok menurut Rasail Ikhwan As-Safa, sains ni ada 3. Sains propadetik, sains syariah, sains falsafah. Okey, dan setiap sains ni terbahagi pula kepada beberapa bahagian. Contohnya sains propadetik ni pernah dengar ke tak pernah dengar kan? Sains propadetik ni dipecahkan pula kepada 9 bidang lain, iaitu membaca, menulis, ilmu pengetahuan, timbangan, pertanian, biografi dan sejarah. Okey, itu propadetik. Dia lebih kepada kemahiran seseorang manusia tu lah. Maknanya boleh membaca, boleh menulis, boleh menimbang, boleh dan sebagainya. Okey, dan seterusnya sains syariah. Sains syariah ni dia berkait dengan keagamaan lah. Bidang keagamaan, iaitu dia berkait dengan ilmu agama. Sains syariah ni ilmu agama. Dan dipecah kepada 6, ilmu tajwid, hadis, syariah, tafsir dan seumpamanya. Itu sains syariah. Dia ada sains kat depan. Sains tu ilmu. Jadi ilmu syariah, ilmu propadetik. Okey. So sains falsafah. So apa yang kita untuk situ 211 ni adalah lebih kepada sains falsafah sebenarnya. Okey, sains falsafah ni dia ada pula pecah kepada 4 bahagian, iaitu matematik propadetik, logik, sains tabi'i dan matematik tabi'i. Jadi ni semua inilah yang kita biasa kita belajar sains tu, sains falsafah ni lah. Okey, jadi so kita okey, dan sebenarnya kalau ikut
matematik, probability, logik, sains tabi'i, matematik tabi'i, dia ada pula pecahan-pecahan dia. So tak perlulah kot kan, nanti banyak sangat pening pula kan. Jadi cukup setakat itulah, tapi sebenarnya memang ada lagi pecahan-pecahan dia. Okey. Okey, dan seterusnya, sains dan teknologi dalam Islam ni tidak membataskan kepada empirical, logical dan matematikal semata-mata. Sebab kalau ikut sains barat lah, sains barat atau sains tabi'i ataupun sains moden, dia memang hanya berdasarkan empirical, hanya berdasarkan logical, hanya berdasarkan matematikal sahaja. Kalau empirical ni dia apa-apa yang empirical ni secara kajian lah, yang kita buat kajian. Empirical kita buat kajian. So kita empirical tu kajian lah. Kajian kita, maknanya kita punya yang kita dapat tu secara lepas kita buat kajian baru kita okey sahkan benda ni betul. Gitu. Okey, dan logikal ni benda yang yang diterima oleh akal sahaja, logik akal. Dan matematikal ni benda yang ada kiraan-kiraan lah. Okey. Jadi sains Islam tak macam tu. Dia tak terbatas kepada itu saja. Kalau sains Islam ni dia lebih daripada tu kan. Sebab sains Islam ni diselari dengan wahyu. Kita sains yang ilmu sains yang kita dapat ni kita ambil daripada Al-Quran, kita ambil daripada As-Sunnah. Yang Al-Quran dan As-Sunnah ni kan wahyu kan. Jadi kita selarikan dua tu. Gitu. Jadi apa ni, kalau awak tengok daripada buku Dr. Daniel Zainal Abidin ni, buku Quran Saintifik ni ada dalam tu disebutlah bahawa menguasai 2 ayat. Apa itu menguasai 2 ayat? Okey, menguasai 2 ayat ni maksudnya kita sebagai orang Islam kita kena kuasai 2 ni. Yang pertama ayat daripada ayat Al-Quran, dan yang kedua ialah ayat alam. Ayat-ayat alam lah. Okey. Ayat-ayat alam ni dia maksudkan bahawa bukti-bukti yang kita dapat daripada alam semesta lah. Okey. Antara ayat Al-Quran menjelaskan mengenai perkara ini ialah surah Al-Fussilat ayat 53. Akan kami tunjukkan kepada mereka ayat kami di segenap ufuk penjuru alam daripada diri mereka sendiri sehingga jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu benar. Maknanya Allah dah sediakan dah. Bukan ayat semata-mata ayat yang dalam buku tu, ayat Quran saja, tetapi seluruh alam ni merupakan ayat-ayat. Maksud dia bukti, bukti lah. So bila kita tengok, kita buat kajian kepada bukti-bukti yang Allah buat dah ni, ayat ni, so kita tengok, kita kaji pula dalam Al-Quran. So benda tu selari kan. So bila kita kita belajar kedua-duanya, jadi kita akan lebih kita akan lebih percaya lah kan. Maknanya apa yang ada dalam Quran tu dah ada, terbukti secara saintifik kan. Jadi okey, dan daripada kenyataan Allah ni yang bermaksud kita tengok daripada tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Kathir, Allah akan tunjukkan bukti-bukti serta dalil-dalil di dalam alam ini yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah benar. Maknanya Allah Allah buat bukan saja-sajalah alam ni kan. Ada bukti-bukti dia, ada dalil-dalil dia. So kita akan bila kita buat kajian kepada bukti-bukti ni, so kita boleh sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran kan. Jadi ia akan mengukuhkan lagi iman kita kan. Okey. Tetapi okey, dan kita boleh tengok lagi kenyataan Syekh Said Hawa ni yang menerangkan lagi bahawa surah Al-Fussilat ayat 53 ni, bahawa jika manusia melihat kepada segenap penjuru alam dan diri mereka sendiri, mereka akan melihat sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Apabila mereka lihat itu dekat dengan apa yang terdapat Al-Quran, mereka akan meyakini bahawa Al-Quran sebenarnya datang daripada Allah. Jadi sebab itulah sains Islam, sains Islam kita kena kuasai 2 benda ni. Maknanya
ayat-ayat Quran, dan satu lagi ayat-ayat daripada alam semesta. Bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang kita dapat daripada alam semesta. So dalam masa yang sama kita kena kuasai Al-Quran juga, Al-Quran. So daripada Al-Quran ni kita bukan sahaja dengan membacanya, tapi kita kena baca, faham dan tadabbur. Sebab itulah penting kita belajar bahasa Arab kan. So kita faham, kalau kita mampulah untuk faham kan ayat-ayat Quran tu, jadi lebih bermakna kan. Maknanya kita bukan baca je kan. So kita kena tadabbur juga. So kalau tak kita baca saja, kita tak faham, kita tak tahu apa isi kandungannya. Macam mana kita nak kaitkan dengan sains kan, ilmu sains. Okey, jadi kita kena faham kedua-duanya. Okey, dan okey, ni sebenarnya dah masuk pensyariatan sebenarnya. Okey, dan seterusnya integrasi sains dan teknologi dan Islam ni ialah integrasi antara fardu ain dan kifayah. Fardu ain tu apa? Fardu ain ni akidah, syariah, akhlak, maknanya lebih kepada ilmu agama lah kan. Okey, dan kifayah ni dia lebih kepada ilmu untuk kegunaan manusia lah. Contohnya ilmu-ilmu pengetahuan bidang-bidang lain, contohnya bidang sains, bidang teknologi, bidang matematik, bidang geografi dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah sains dan teknologi Islam ni gabungan dua-dua tu. Okey. Dan seterusnya kita tengok seterusnya matlamat sains Islam. Matlamat sains Islam ni semestinya lah kalau sains moden hanya semata-mata duniawi sahaja. Sains moden ni dia tak percaya kepada benda-benda ghaib kan. Jadi kalau sains Islam ni kita percaya kan, kita pegang dua-dua, duniawi dan ukhrawi kan. Maknanya kita belajar sains ni, maknanya sains ni dia berkait dengan alam semesta kan. Semua kita tahu kan bahawa semua di alam semesta ni ciptaan Allah. Jadi bila kita kaji ciptaan Allah tu, dalam masa yang sama kita kaji juga ayat sumber Al-Quran dan Sunnah ni, jadi kita akan lebih insya-Allah akan mengukuhkan lagi iman kita. Dan kalau kita tengok bukti-bukti sebelum ni, ada ramai saintis barat yang membuat kajian secara mendalam berkaitan dengan sains, dan dia dalam masa sama dia mengkaji juga Al-Quran. So mereka ni akan masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka dapat jumpa bukti sains tu yang baru je timbul sekarang, tapi dah ada dalam Al-Quran. So dia orang percaya yang Al-Quran tu daripada Allah, dan dalam masa yang sama dia orang percaya bahawa ada pencipta yang maha hebat lah, iaitu Allah lah kan. Jadi bila matlamat sains Islam ni, kita bukan semata-mata untuk duniawi ni untuk kepentingan kita di dunia lah. Kita nak melangsungkan hidup kita kan. Tapi dalam masa yang sama juga untuk ukhrawi, maknanya mengukuhkan lagi iman kita. Maknanya kita lebih beriman kepada Allah, kita lebih beriman kepada semua rukun iman tu lah. Okey. Jadi kita sambung lagi video ni, video pertama, dan seterusnya video kedua.